Kuantan. 15 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya turut serta di dalam perbahasan titah diraja pada kali ini dengan membawa tajuk yang begitu dekat di hati saya, yang selama lebih 10 tahun saya berbahas tentang perkara ini di dalam Dewan Yang Mulia ini, tetapi sehingga kini masih belum nampak jalan penyelesaiannya. Tuan Yang Di-Pertua, Duli Yang Maha Mulia Sri Pudeka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam titahnya menyebut berkenaan dengan alam sekitar perlu dijaga. Malaysia juga committed kepada Sustainable Development Goals, ya. Dan saya kira kita perlu menunjukkan di dalam tingkah laku dan juga diterjemahkan ke dalam tindakan kita. Tuan Yang Di-Pertua, saya menerima jawapan kepada soalan saya kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 8 hari bulan Mac berkenaan dengan status Pusat Pelupusan Kekal PDF sisa Linus, Water Leach Purification Linus, sama ada telah mendapat kelulusan Pelan Malaysia. Jawapannya saya bacakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Negeri Pahang Bilangan 2 tahun 2021 pada 24 Jun 2021 telah memberikan persetujuan ke atas tapak Pusat Pelupusan Kekal Permanent Disposal Facility PDF sisa WLP Linus. Seterusnya, kebenaran merancang telah diluluskan dengan pindaan pelan oleh Majlis Bandaraya Kuantan pada 12 Januari 2022. Tuan Di-Pertua, ini jawapan dalam Dewan, jawapan daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya ingin menunjukkan kepada Dewan Yang Mulia ini satu apa yang dipaparkan di dalam website Majlis Bandaraya Kuantan berkenaan dengan kajian pelan tindakan khas daerah kecil Gebeng berkenaan dengan pelan guna tanah di Gebeng untuk kegunaan tapak pelupusan kekal Linus. Kajian bermula pada 13 September 2021 sehingga 11 Mac 2022. Maksudnya kajian itu akan berakhir besok. Belum habis lagi kajian ini. Belum habis lagi dipamerkan kepada awam, pihak awam. Tapi Menteri dah jawab dah lulus bulan Januari. Ini apa punya jawapan ni Menteri? Ini patutnya, tak patut pun dibayar gaji Menteri yang buat kerja macam ni. Saya nak tanya, Menteri kena jawab. Dalam jawapan ini juga berkatakan berkenaan dengan lulus persetujuan ya oleh Pelan Jawatankuasa Perancangan Negeri Pahang, Pelan Pahang, 24 Jun. Saya ada minit. 24 Jun. Pelan Pahang. Pelan Pahang kata tidak perlu dirujuk ke Majlis Perancangan Fizikal Negara setelah mengambil kira keperluan kesesuaian tapak tersebut. Tuan Di-Pertua, takkanlah Pelan Malaysia tak tahu bahawa apa yang diminitkan oleh Pelan Pahang ini bercanggah dengan undang-undang. Undang-undang, ya, The Town and Country Planning Act 1976 yang mengatakan without prejudice, ya, it shall be the duty of every federal government and state government department or agency to seek advice from the council. Ya, Majlis Pembangunan Tindakan Fizikal Negara lah. Sekiranya ada construction of a major national infrastructure including toxic waste disposal sites, di mana tapak pelupusan kekal Linus ini termasuk dalam kategori ini. Maksudnya kena luluslah Pelan Malaysia. Pelan Pahang boleh kata tak payah rujuk Pelan Malaysia. Yang Menteri ni pula boleh jawab, dah lulus. Padahalnya majlis baru pamer, besok baru habis. Ini apa punya kerja ni? Maksudnya, saya tahulah Tuan Yang Di-Pertua, memang kerajaan dah kena tipu daripada tahun 2008. Masa mula-mula Linus masuk. Tapi kerajaan bertukar lepas satu demi satu kerajaan, masih tak boleh selesai lagi masalah Linus ini. Masih tak boleh buat sesuatu yang betul. Kenapa semua agensi, semua menteri, semua yang menjawab ni tak boleh jawab?
Kuat sangat ke Linus ni? Linus ni tak bayar cukai, Tuan Dipertua. Syarikat Australia 100%. Tak bayar cukai 12 tahun. Yang kita nak defend sangat, protect sangat ni, apa hal saya nak tanya ya, Dewan Yang Mulia ini dan menteri-menteri yang bertugas. Orang tanya saya, Tuan Dipertua, kenapa waktu PH dulu tak tutup Linus? Saya nak beritahu Dewan Yang Mulia ini pada hari ini. Sewaktu PH jadi kerajaan dulu, Yang Berhormat Langkawi memang tak nak tutup Linus. Yang Berhormat Langkawi tak ada kat sini. Kalau tak pun dia boleh jawab, kenapa dia tak nak tutup Linus? Ya, saya ketika itu tidak ada dalam mesyuarat kabinet. Saya Timbalan Menteri, saya tetap menyatakan di luar. Saya tak boleh nak bahas. Tapi memang Langkawi tak mahu tutup Linus. Dan rakyat marah. Mungkin juga Langkawi tidak bersama-sama dengan kami, dengan saya, dengan mereka-mereka yang sama-sama memperjuangkan. Kenapa kita tidak boleh ada Linus di Kuantan? Tetapi saya nak bagi tahu, Yang Berhormat Bakri, sewaktu beliau menjadi menteri, telah cuba sedaya upaya untuk buat sesuatu untuk menyelamatkan keadaan. Di mana telah keluar arahan bagaimana Linus perlu buat proses awal di Australia, the cracking and leaching, the first part of the process, dengan izin Tuan Dipertua. Dan itu telah pun dipersetujui oleh Linus dan sekarang kilang tersebut sedang dibuat di Australia. Maksudnya sisa radioaktif itu akan dijana di Australia selepas siap kilang tersebut, the first part of the process. Tapi kita masih ada 1 juta metrik tan, ya, 1 juta metrik tan sisa radioaktif tu yang berada di Gebeng, di sebelah kilang. Yang tapak yang lain tu semua tak boleh pakai, ditolak oleh EIA. Bukit Ketam ditolak dan tak jumpa lagi tapak lain. Jadi seolah-olah nak buat macam mana? Benda ni dah ada kat sini. Jadi maka semua tutup mata dan kata, okey bolehlah. Tutup mata lah, nak buat macam mana? Takkanlah rakyat, anak, cucu kita, generasi masa depan terpaksa terima kesilapan yang lampau. Takkanlah kita boleh jawab kepada anak cucu kita bagaimana kita nak uruskan sisa radioaktif ini. Tuan Dipertua, ini yang saya tak faham. Kenapa kita sanggup langgar undang-undang? Kenapa kita sanggup tutup mata dan jawab soalan dengan cara yang main-main? Timbalan Menteri kasar pada 1 hari bulan 12 2021 sewaktu menjawab penggulungan bahas saya, kata dia tak boleh jawab banyak perkara. Saya kata proses tu Plan Malaysia dulu ke lulus dulu? Dia kata tak boleh jawab. Dia kata nak bagi jawapan bertulis. Sampai sekarang tak sampai jawapan bertulis. Lepas tu saya tanya pula, kenapa di Australia sisa buangan Linus itu dikategorikan sebagai low level waste, radioactive waste, tapi di Malaysia kita kategorikan sebagai very low level waste? Dia pun tak boleh jawab. Tapi dia luluskan EIA. Ni tak faham ni. Jadi menteri, jadi timbalan menteri, tak boleh jawab dalam dewan, kata jawapan bertulis. Lepas tu tak bagi jawapan bertulis, tapi luluskan juga. Ini apa punya kerja ni? Jadi ini yang saya dah lebih 10 tahun, Tuan Dipertua, saya bercakap benda yang sama. Menteri dulu, tuaran dulu, dia menteri di sebelah sana. Hari ini saya tanya dia balik, kenapa dulu macam ni? Dia kata dia pun tak boleh jawab, tapi dia tahu Linus ini sensitif. Tak boleh ditegur. Hebat sangat ya. Tapi kita kena fikir bahawa rakyat akan menjadi mangsa. Anak kita, cucu kita akan menjadi mangsa. Najis Linus di Malaysia suci. Tapi najis Linus di Australia kena hantar balik ke Lombong. Sedangkan bahan asasnya sama. Bahan asas Linus yang diproses di Malaysia berasal daripada Australia. Tapi kalau ianya diproses di Australia, ianya sisanya kena hantar balik Lombong. Tapi kita tak. Kita benarkan ianya ditanam di tapak yang tidak sesuai.
Gebeng Industrial Estate itu digazet sebagai tapak industri kimia. Kenapa kita nak jadikan dia tempat pelupusan kekal sisa radioaktif? Dan bukan itu saja, kita tak kisah tentang undang-undang. Tipu dalam Dewan Rakyat. Menteri jawab pun salah. Macam tak tahu kerja masing-masing, apa guna rakyat bayar gaji. Saya marah, ya Tuan Ketua, saya marah. Saya kesal. Daripada kerajaan yang mula bawa masuk Linus kena tipu, sehinggalah kerajaan hari ini terpaksa tutup bangkai Linus. Saya kesal untuk seluruh rakyat Kuantan. Menteri kasar pun mak dia ada kat Kuantan. Tapi seolah-olah tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa dah. Sebab ada 1 juta metrik tan dekat situ yang kita harus lupuskan. Tak ada tempat yang sesuai. Memang tak ada tempat yang sesuai. Dah 10 tahun dia dah cakap. Memang tak ada tempat yang sesuai. Sepatutnya ianya dihantar pulang ke Australia daripada awal. Tapi Tuan Ketua tahu tak apa dalam perjanjian? Perjanjiannya ialah the waste itu pertama recycle. Failing which PDF. Failing which baru hantar balik Australia. Itu perjanjiannya. Ini kerajaan dulu yang buat perjanjian macam ni. Failing which baru nak hantar balik. Kita tak sampai lagi ke tahap itu. Masa kerajaan PH Bakri hentikan recycling. Kondisol entah apa benda tu semua kita hentikan. Kemudian sekarang ni tapak PDF tak ada, terpaksa juga nak tanam dekat tempat di sebelah kilang. Belum habis lagi pamer dah cakap lulus. Belum dapat kelulusan Pelan Malaysia, Pelan Pahang kata tak payah rujuk Pelan Malaysia. Ini apa punya kerja ni? Saya nak tanya Tuan Ketua, apa yang sedang ditutup? Siapa yang kita cuba lindungi? Seharusnya semua yang bertanggungjawab untuk melindungi rakyat. Keputusan yang kita buat mesti lestari, mesti sustainable. Saya nak bacakan. Ada 12 sebab. Kalau saya tak sempat, saya bacakan sedikit saja. PDF ini direka bentuk sebagai kemudahan tapak pelupusan yang hanya berjangka hayat 20 hingga 25 tahun. Dan ia mempunyai sistem pelapik yang lemah dan tidak mencukupi untuk melupuskan sisa toksik dan radioaktif Linus dengan selamat. HDPE yang digunakan ini hanya boleh bertahan 20 hingga 25 tahun. Sedangkan sisa radioaktif itu jangka hayat separuhnya ialah 14 bilion tahun. Ini apa jenis keputusan yang kita buat ni? Macam mana boleh lulus EIA kalau macam ni? Kemudian, perspektif yang saya katakan tadi berkenaan dengan low level waste, ya. Linus sepatutnya perlu mengikut standard yang sama seperti di Kalgoorlie, Australia Barat, untuk menghantar sisa WLP yang dihasilkan di Malaysia kembali ke tapak pelumbungan terpencil di Mount Well. Lupuskan sebagai sisa radioaktif tahap rendah. Tapi apa Malaysia buat? Malaysia tukar kategori. Satu dunia akan kategoriskan dengan izin Tuan Ketua sebagai low level waste. Tapi Malaysia kategoriskan sebagai very low level waste. Ini dalam dokumen ni. Malaysia Panduan Technical Criteria for Siting of Disposal Facility for Waste Containing Naturally Occurring Radioactive Material. Kita ban the rule, kita ban the law semata-mata nak accommodate tapak pelupusan kekal ini dekat situ, dekat Gebeng tu. Najis Linus ni suci bagi Malaysia. Tapi ianya tidak suci di tempat dia di Australia. Cuba tanya diri kita sendiri. Cuba yang dekat sebelah sana tu tanya diri sendiri. Inikah dia jawapan yang kita nak berikan kepada rakyat? Takkan kita nak tutup mata? Tuan Ketua, kalau PDF ini di Gebeng ini dibenarkan, ia akan menjadi salah satu tapak sisa radioaktif atas tanah near surface yang terbesar di dunia, yang diluluskan dan terbesar di dunia. Tak ada negara yang gila macam Malaysia. Tambah pula tanah itu tanah gambut dekat, dan sungai-sungai balok di situ pun ada kajian-kajian. Tak sempat saya nak bacakan semua. Semua dah contaminated dah. Tuan Ketua, kita nak benarkan lagi?
Dan kalau Dewan Yang Mulia ini tidak boleh kita gunakan sebagai wadah platform untuk kita bahas perkara ini. Kalau menteri-menteri pun mengelak daripada menjawab, tapi di belakang teruskan juga, luluskan juga. Apalah nasib rakyat Malaysia? Sanggup tukar kategori daripada low level waste, international standards tu, kepada very low level waste supaya boleh buat near surface punya disposal facility. Supaya boleh guna tanah industri itu, tukar guna tanah itu untuk tapak pelupusan kekal. Sedangkan kita tahu ianya satu radioaktif toxic waste dump. Tuan Yang Dipertua, ini mungkin peluang saya terakhir untuk bercakap sebelum ianya dibina. Tapi ianya harus masuk dalam handset. Satu Malaysia harus tahu, satu dunia harus tahu, anak cucu kita harus tahu segala kesilapan, segala salah guna kuasa pemimpin pada hari ini. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Disilakan Yang Berhormat Kampar.